Okey, Assalamualaikum semua. Okey lagi tak ni? Saya dah rekod ke belum? Dah. Okey, nama saya Nur Syazina Izrin binti Abdul Rahman. Jadi boleh panggil Cikgu Izrin. Okey, jadi hari ni kita akan belajar, kita akan sambung chapter kelas lepas, iaitu tajuk 6, chapter cahaya. Okey, sekarang ni jap sebelum kelas start saya nak minum air jap sebab saya nervous. Boleh. Air Bandung. Air Bandung ke? Air Bandung ke? Alhamdulillah. Jap. Ada sesuatu lah saya nak tunjuk kat kamu semua. Nak tengok tak? Nah. Saya baru perasan. Nampak tak saya punya straw dalam gelas ni? Nampak tak? Nampak straw. Saya dah pin. Nampak. Nampak? Straw tu Itu colour bengkok hitam. kan? Kenapa dia bengkok Ke straw saya bengkok? Tak pun. Straw kenapa dia bengkok Tahu tak fenomena apa? Cahaya. Pembiasan. Reflection. Cikgu. Ahli sihir. Semua dah pandai ni. Amazing. Ya betul, pembiasan cahaya. Okey, sekarang ni sekejap saya besarkan slide. Okey, slide saya besar tak? Besar. Besar dah. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk 6.1 pembiasan cahaya. Okey, ni adalah hasil pembelajaran memeliharkan fenomena pembiasan cahaya, menerangkan indeks biasan, mengkonsepkan hukum Snell, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Sepatutnya ada satu lagi iaitu menerangkan dalam ketara dengan dalam nyata, tapi yang tu kalau sempat kita tengok, jadi saya fokuskan yang ni dulu. Okey, yang ni apakah yang menyebabkan fenomena tersebut? Okey, yang ni berlaku sewaktu saya minum air tadi kan. Pensel kelihatan bengkok di dalam air. Dan yang kedua, cahaya kelihatan bengkok apabila melalui kaca. Nampak tak cahaya bila masuk je bahagian kaca dia membengkok. Jadi Nampak. Aiman je nampak. Tak adalah. Lepas tu Saya nampak cikgu. jadi ni adalah fenomena pembiasan. Okey. Macam biasalah sebelum start chapter baru kan kita perkenalkan dulu. So definisi pembiasan cahaya. Perubahan hal laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketepatan optik. Jadi dari sini okey. Definisi ni kita tengok pada gambar ni. Nampak tak cahaya dari medium apa ni kat luar ni? Udara. Medium udara. Dia merambat masuk ke medium kaca. Nampak tak dia bengkok sikit? Rambat tu apa? Merambat tu macam dia Merembat. Menuju. Dia menuju. Merembat kan. Merembat tak ada. Lepas tu nampak dia bengkok. Kenapa dia bengkok? Hal ini disebabkan perubahan hal laju cahaya. Maknanya hal laju dia akan bertambah atau berkurang, dia akan berubah apabila melalui medium yang berlainan ketepatan optik. Jadi udara dia ada ketepatan optik sendiri, kaca dia ada ketepatan optik sendiri. Okey, jadi kat sini saya nak terangkan cara nak lukis fenomena pembiasan cahaya ni. Jadi gambar rajah ni saya rasa sangat pentinglah sebab dia macam lebih memudahkan untuk kamu semua kira dalam chapter ni nanti. Jadi step pertama untuk lukis antara elemen yang patut ada dalam gambar rajah kamu ialah pertama sinar tuju. Sinar tuju ni nampak tak garis merah ni? Sinar tuju ni adalah alur cahaya dari medium satu. Medium satu adalah udara. So yang ni dipanggil sinar tuju. Yang ni dikira cahaya lah. Cahaya, lepas tu lepas sinar tuju apa kamu rasa?
Kalau ada Sinar sinar, sudut. kalau ada biasan. sinar 7 mesti ada sinar Kantong. biasan kan. Tapi sebelum Hmm. kamu lukis sinar biasan, kamu kena ada satu garis ni. Satu garis ni Normal. dinamakan garis Normal. Bagus. Ni dinamakan garis normal. Garis normal ni dia Normal lah. berserenjang, perpendicular dengan permukaan medium. Jadi dia berserenjang, dia kena 90 darjah dengan permukaan medium. Lepas tu baru kita boleh lukis sinar biasan. Okey, sinar biasan ni nak lukis dia berpandukan garis normal tau. Nanti macam mana kita boleh tahu dia membengkok ke kanan atau ke kiri. Jadi dia akan berpandukan garis normal. Dia akan mendekati atau menjauhi garis normal. Tapi nak tahu nanti cikgu akan terangkan macam mana. Faham semua okey? Okey, sekarang ni okey, dari bongkah kaca nak keluar ke medium udara balik. Step dia apa? Yang ni sinar biasan tadi, sekarang dia jadi sinar 7. Kita nak lukis apa dulu? Normal lah. Garis normal. Garis normal. Lupa ya Allah. Kena ada sudut 7. Sudut 7 dengan sudut biasan. Yang ni kena label tau sebab yang ni yang macam untuk pengiraan. Yang ni penting lah. Okey, yang ni kita teruskan macam tadi. Okey, sambung garis normal, lepas tu sinar biasan. Lepas tu sudut 7 dan sudut bias. Okey, ni cara-cara ni gambar ajar untuk fenomena pembiasan cahaya lah. Okey, sekarang ni yang ni gambar lebih jelas supaya kamu faham. Takut tadi tak faham. Jadi boleh tengoklah nanti. Okey, sekarang ni yang ni part penting. Yang ni lah sebab macam reason kenapa sinar bias tu mendekati garis normal ataupun menjauhi garis normal. Okey, kita tengok pada gambar ajar pertama dalam kotak biru ni. First sinar datang ni sinar 7 lah. Nampak tak sinar 7? Dia dari medium udara. Lepas tu dia merembat masuk ke medium kaca. Nampak tak? Dia menjauhi ke mendekati? Mendekati. Dia mendekati garis normal. Okey, yang ni saya nak awak catat dengan baik-baik ya. Sebab ini penting reason dia. Okey, sinar cahaya apabila dia merambat melalui medium yang kurang berketumpatan optik ke medium yang tinggi ketumpatan optik, dia akan membengkok mendekati garis normal. Hal ini kerana halaju cahaya akan berkurang apabila merambat melalui medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Jadi udara kurang tumpat daripada kaca kan. Jadi sebab tu halaju cahaya akan berkurang. Sebab tu sinar bias akan mendekati garis normal. Jadi sudut bias akan lebih kecil berbanding sudut 7. Okey, semua faham? Faham. Okay. Sekarang kita pergi kat kes kedua, gambar ajar kedua. Yang ni bertentangan dengan gambar ajar pertama, situasi dia dari medium yang berketumpatan optik yang tinggi ke medium berketumpatan optik yang rendah. Jadi nampak tak sinar bias dia terbias menjauhi garis normal. Yang ni disebabkan halaju dia bertambah. Sebab cahaya akan merembat menjauhi garis normal disebabkan halaju cahaya akan bertambah. Dari medium yang berketumpatan tinggi ke medium yang berketumpatan rendah. Okey, faham semua? Semua dah salin? Dah catat? Dah. Terima kasih kepada yang catat tu. Walaupun cikgu ada catat untuk kamu. Terima kasih semua yang fokus tu. Okey, sekarang ni latihan. Yang ni latihan untuk lukis gambar ajar. Cikgu nak kamu semua buat dan hantar dekat grup WhatsApp kita. Boleh? Okey? Boleh. Jangan tak buat pula.
Boleh. Jadi nak tengok kamu faham ke tak. Okey, sekarang kita Okey. masuk ke indeks biasan. Okey, indeks biasan ni untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat dari vacuum ke suatu medium. Okey, daripada maksud indeks biasan ni, dia dapat dirumuskan dalam satu formula, satu equation, iaitu N indeks biasan sama dengan laju cahaya dalam vacuum bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Yang laju cahaya dalam vacuum ni adalah C ni adalah nilai konstan, iaitu laju cahaya. Yang ni adalah nilai C. Jadi tak perlu cari. Jadi kalau ada soalan tanya apakah nilai C, yang tu soalan bonus tu, sebab kamu biasanya dah tahu nilai C ni. Jadi nilai C ni biasanya akan dibagi sebab dia nilai konstan. So indeks biasan ni dia sebenarnya berkaitan dengan ketupatan optik tadi. Ketupatan optik tu dia bergantung kepada indeks biasan. Jadi semakin tinggi, kalau indeks biasan suatu bahan tu bertambah, jadi ketupatan optik tu juga bertambah. Ini. Okey. Jadi nilai N sentiasa lebih atau sama dengan 1. Jadi kalau kamu kira-kira, contoh suruh kira indeks biasan untuk air, tapi kamu dapat kurang daripada 1. Maknanya kamu salah kira lah tu, sebab indeks biasan untuk paling rendah pun 1 nilai dia, iaitu untuk udara. Udara indeks biasan dia 1. Okey, semua faham? Faham. 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 Ini adalah note. Understood. Okay, ni note untuk pengetahuan. Takut ada dalam soalan apa selain laju cahaya, apa yang faktor apa yang boleh mengubah indeks biasan. Yang ni adalah dia punya faktor. Nilai N bergantung pada panjang gelombang cahaya dan nilai N juga boleh berubah kalau suhu berubah juga. Jadi dia ikut suhu dengan panjang cahaya dengan laju cahaya indeks biasan. Okey. Seterusnya kita masuk hukum Snell. Semua fokus lagi ke? Fokus. 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 Kalau fokus, Fokus. cuba kira siput kat slide cikgu ni ada berapa? Ada 7. siput ke? Oh. 7. 8. 8. 8. Fokus. 8 lah. Kembang ni makan 1 lah. Oh, 8. Okey, kita teruskan dengan hukum Snell. Okey. Yang ni jadual je. Jadual medium dengan indeks biasan untuk setiap medium. Yang ni kalau nak hafal pun boleh. Kalau tak nak hafal pun tak apa. Sebab biasanya indeks biasan dia akan bagi. Tapi kalau kamu hafal, bonus lah. Sebab contoh kalau ada soalan yang tanya, yang suruh kira indeks biasan untuk minyak zaitun, kamu dah tahu berapa indeks biasan dia. Jadi mudah untuk kira lah. Okey, yang ni yang penting. Ni hukum Snell. Okey, kita flashback pada sejarah jap. Okey, hukum Snell ni sekejap Hukum Snell ni diasaskan oleh Siput. Weisbrod Snell. Okey. Jadi Weisbrod Snell ni yang buat hukum Snell ni, yang merumuskan hukum Snell ni. Jadi dia punya ni adalah tiga-tiga gambar rajah ni adalah dia punya eksperimen. Yang ni bukan cikgu yang buat tau. Yang ni dia yang buat. Okey. Yang ni adalah eksperimen Snell. Jadi kalau tengok pada tiga-tiga gambar ni, ni adalah gambar perambatan sinar cahaya dari air ke dalam 3 medium yang berlainan. Nampak tak? Dari air ke perspek, air ke kaca, lepas tu air ke intan. Jadi kalau kamu tengok dia punya sudut tuju semua sama kan? Semua 50 darjah. Okey, lepas tu dia punya indeks biasa untuk air pun sama untuk medium 1. Untuk medium 2 kamu kena perhatikan indeks biasa untuk setiap medium kedua ni berlainan. 1.5, 1.66, 2.42. Lepas tu kamu akan tengok semakin tinggi indeks biasan, semakin rendah sudut biasan. Betul tak?
Betul. Betul. Daripada eksperimen ni, Snell merumuskan satu hukum yang diberi nama hukum Snell. Dia letak nama dia. Jadi, ni adalah hukum Snell. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okay, yang ni maksud setiap elemen dalam hukum Snell tu. Okay. Jadi, Snell tu dia merumuskan satu hukum daripada dia punya eksperimen, dan hukum dia ni mengiyakan hukum pembiasan cahaya. Maknanya hukum Snell ni, kalau tak ada hukum Snell, tak ada hukum pembiasan cahaya. Maknanya hukum Snell ni adalah macam syarat-syarat untuk hukum pembiasan cahaya berlaku, macam tu. Jadi hukum pembiasan cahaya dia cakap macam ni. Apabila cahaya merambat antara dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada satu titik dan berada dalam satah yang sama. Jadi nampak tak, hukum Snell dia membuktikan benda tu. Jadi dia adalah syarat untuk hukum pembiasan berlaku. Jadi terjadilah hukum Snell. Okey, semua boleh? Boleh? Boleh. Okay, jadi bila kita rearrange balik equation ni, kita boleh dapat equation yang kedua tapi hukum Snell juga. Jadi tengok soalan lah, kamu nak lebih senang pakai formula mana. Okay, jadi side note untuk kamu, apabila medium 1 ialah udara, N 1 equal to 1 dan medium 2 N equal to N. Jadi kalau macam soalan tu bagi medium udara kan kita dah tahu indeks biasan dia 1. So tak perlulah kamu guna formula yang panjang-panjang ni. Kamu just tulis terus formula ni. Formula yang ni boleh digunakan untuk medium udara sahaja. Medium pertama dia adalah medium udara. Kalau contoh medium dia dari air nak pergi ke minyak, tak boleh gunalah sebab air kan dia punya indeks biasa lain. So yang ni untuk medium udara je. Faham semua? Faham. Okey. Faham. Okay, saya rasa setakat ni je untuk pembelajaran kita hari ni. Okay, sekarang ni kita pergi pada kesimpulan. Okay, kesimpulan ni gambar rajah pembiasan cahaya tadi. Okay, pembiasan cahaya untuk kes pertama, perambatan cahaya dari medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Sinar biasa merambat mendekati garis normal. Kenapa mendekati garis normal? Sebab lebih tumpat. Kelajuan dia berkurang. Betul Aiman, kelajuan dia berkurang. Okay, yang kes kedua ni, nampak tak dia menjauhi garis normal, kenapa? Kelajuan dia bertambah. Syaiman seorang je ke dalam kelas saya ni? Kelajuan bertambah. Terang bisu cikgu. Saya tak tahu. Apa? Apa Aisyah? Tak tahu jawapan dia. Kamu tak fokus ke tadi dah? Fokus. Tidur. Taklah cikgu. Ayo Syah. Ajar Ayo. tidur. Saya bagi Cikgu Aiman denda, peluang cikgu. untuk jawab. Denda. Tak apa. Nanti tak faham, WhatsApp cikgu personal, okey? Okey cikgu. WhatsApp saya. WhatsApp Aiman tak apa. Tak nak. Okay, lepas tu kita pergi pada, ni rumah indeks biasan tadi. Okay, yang ni formula 3 ni antara formula yang 4. Antara formula yang kamu kena ingat lah untuk pengiraan tajuk ni. Okay, yang ni available untuk medium 1 adalah udara. Yang ni untuk indeks biasan udara 1 je. Okay, yang lain boleh guna. Okay, ni soalan latihan. Soalan latihan untuk tengok kamu faham ke tak. Yang ni pun nanti buat, lepas tu boleh hantar kat cikgu. Cikgu dah sediakan jawapan. Tapi kalau kamu nak suruh
nak suruh cikgu check, nak suruh tengok jalan kerja kamu, boleh hantar pada cikgu. Cikgu akan check. Lepas tu cikgu nak kamu buat latihan dalam buku modul past year question tu ya, untuk tajuk pembiasan cahaya. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, jadi next-nya kita akan bincang dan kita akan masuk sikit dalam nyata dan dalam ketara sebab yang tu sikit je. Lepas tu kita akan bincang untuk tajuk 6.2, pantulnya dalam penuh. Okay semua? Okay, itu saja untuk kelas hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay, terima kasih semua. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu.